Nasional ini majoriti kukuh dan meyakinkan. Kemudian politik untuk negara. Kita sedang buat perubahan ini. Sumpah saya membentuk satu pakatan. Salam sejahtera, bertemu kembali edisi khas mingguan 040. Saya Zawazi Yusof dan antara paparan menarik sepanjang minggu ini. MOU Pakatan Harapan Kerajaan dibuat demi rakyat. Isu Kampung Baru Syahidan Kasim menjengkelkan dan lepas tangan. Najib cadang I Survive, Menteri Hidup Senang, rakyat pula disuruh berhutang. Assalamualaikum dan salam bahagia. Perjanjian yang dimeterai antara kerajaan dan Pakatan Harapan PH bakal mentransformasikan parlimen dan pentadbiran kerajaan serta menjadi pemangkin untuk membina semula negara yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Datuk Seri Mustafa Mohamed berkata, dengan perjanjian tersebut negara akan dapat menumpukan sepenuh perhatian untuk memulihkan ekonomi. Dalam satu kenyataan di Facebook, beliau berkata inilah wajah keluarga Malaysia bersama-sama berganding bahu untuk membina negara. Katanya lagi, pandemik ini telah menguji kita semua tetapi ia juga membawa seribu rahmat menyatu padukan seluruh rakyat Malaysia. Kerajaan dan PH Isnin lalu melakar sejarah negara apabila buat pertama kalinya menandatangani Memorandum Persefahaman MOU Transformasi dan Kestabilan Politik. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata memorandum berkenaan yang membentuk satu kerjasama dwipartisan dengan menjulang semangat keluarga Malaysia mendukung 6 agenda utama. Ia merangkumi pemerkasaan pelan COVID-19, transformasi pentadbiran, pembaharuan parlimen, kebebasan institusi kehakiman, Perjanjian Malaysia 1963 atau MA63 dan pembentukan Jawatan Kuasa Pemandu. Memorandum Persefahaman MOU Transformasi dan Kestabilan Politik antara Kerajaan Persekutuan dan Pakatan Harapan itu juga bertujuan mengembalikan kestabilan politik negara bagi menangani COVID-19 dan memulihkan ekonomi menerusi pendekatan kerjasama dwipartisan. Tidak akan hilang bisa ular menyusur akar. Ahli Parlimen Iskandar Puteri, Lim Kit Siang membidas penganalisis dan pengulas politik tertentu yang menganggap pembangkang hilang kewibawaan susulan pemeteraian Memorandum Persefahaman MOU, Transformasi dan Kestabilan Politik. Pemimpin veteran DAP itu berkata sejarah politik dunia membuktikan banyak contoh keperluan untuk bersatu apabila berhadapan dengan musuh yang membawa maut. Beliau berkata demikian sebagai respon kepada persefahaman Kerajaan Persekutuan dan Pakatan Harapan PH yang melakar sejarah apabila julung kali memeterai MOU Transformasi dan Kestabilan Politik. MOU itu merangkumi 6 perkara utama iaitu pemerkasaan pelan COVID-19, transformasi pentadbiran dan pembaharuan parlimen, kebebasan institusi kehakiman, Perjanjian Malaysia 1963 dan pembentukan Jawatan Kuasa Pemandu. Mengulas lanjut, Kit Siang berkata MOU antara pihak pembangkang dan kerajaan hari ini adalah satu detik bersejarah dan menjadi satu ujian kritikal untuk menentukan sama ada semua rakyat Malaysia dapat bersatu untuk melawan COVID-19. Beliau berkata semua perbezaan akan diketepikan dalam berhadapan dengan wabak COVID-19 yang mengancam kehidupan dan kewujudan kita yang telah mengorbankan 7 kali ganda lebih ramai orang di Malaysia berbanding tragedi 9 September di Amerika Syarikat dengan hampir 21,000 orang terkorban akibat wabak ini dalam tempoh 21 bulan lalu. Sementara itu, pemeteraian Memorandum Persefahaman MOU antara Kerajaan Persekutuan dan Pakatan Harapan PH Isnin lalu tidak menerima sebarang kritikan lantang bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak yang sebelum ini dilihat pantas mengulas isu-isu politik semasa. Ketiadaan ulasan Najib untuk MOU yang dianggap sebagai satu pencapaian yang jarang berlaku dalam sejarah politik negara menarik perhatian orang ramai. Penganalisis politik Syahabuddin Husin berkata ia kelihatan sama seperti pelantikan Mahyadin Yassin sebagai pengerusi MPN bertaraf menteri sebelum ini. Najib Razak masih gagal memberi reaksi tentang MOU kerajaan dengan PH. MOU antara kerajaan dan PH merangkumi 6 perkara utama, antaranya pemerkasaan pelan COVID-19 dan juga pembentukan Jawatan Kuasa Pemandu. Najib sebelum ini dilihat lantang mengkritik pentadbiran Kerajaan Perikatan Nasional PN yang diterajui Tan Sri Mahyadin Mat Yassin
Yassin. Pesalah berkaitan pertuduhan pecah amanah, pengubahan wang haram dan salah guna kuasa itu bahkan sebelum ini secara terbuka menggesa Mahyadin berundur secara terhormat kerana dianggap mendatangkan kemurkaan yang di-Pertuan Agong berhubung isu ordinan darurat. Untuk rekod, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 28 Julai tahun lalu telah menjatuhkan hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta terhadap Najib selepas mendapati beliau bersalah atas tuduhan pecah amanah, pengubahan wang haram dan salah guna kuasa membabitkan wang berjumlah RM42 juta milik SRC International. Dalam pada itu, jaminan kerajaan untuk tidak membubarkan Parlimen atau mengadakan pilihan raya umum ke-15 PRU15 sebelum 31 Julai 2022. Antara elemen utama yang membuatkan Pakatan Harapan PH bersetuju menandatangani memorandum persefahaman MOU Transformasi dan Kestabilan Politik. Penyelaras Ketua Whip Ahli Parlimen PH, Anthony Locke Siu Fook berkata, jaminan itu perlu bagi memastikan setiap perkara yang dijanjikan dalam persefahaman itu dapat dilaksanakan mengikut garis masa yang ditetapkan. Beliau berkata pembangkang akan berusaha sepenuhnya untuk menangani COVID-19 dan tidak seharusnya timbul ada keperluan mendesak untuk adakan pilihan raya secara mengejut. Justru Pakatan Harapan memberikan kestabilan tersebut dengan menandatangani MOU berkenaan dan Parlimen akan berfungsi sehingga Julai 2022, iaitu tidak akan dibubarkan sebelum 31 Julai atau berlanjutan sehingga akhir penggal. Beliau berkata demikian pada sidang akhbar sebaik sahaja selesai menandatangani MOU Transformasi dan Kestabilan Politik antara kerajaan dan PH di Parlimen. Politik Malaysia mencatat sejarah buat kali pertama apabila kerajaan dan pembangkang menandatangani memorandum persefahaman MOU dalam urusan pentadbiran negara. Upacara menandatangani MOU yang dikenali Transformasi dan Kestabilan Politik itu diketuai Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang mewakili kerajaan. Manakala bagi pihak Pakatan Harapan diwakili Presiden Parti Keadilan Rakyat PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim, Presiden Parti Amanah Negara Amanah Muhammad Sabu, Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng dan Presiden Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu Datuk Seri Wilfred Majus Tanggau. Pemeteraian itu disaksikan Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Rais Yatim dan Yang di-Pertua Dewan Rakyat Datuk Azhar Azizan Harun. Dalam perkembangan sama, Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa perjanjian yang baru ditandatangani dengan kerajaan yang dipimpin oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob adalah memorandum persefahaman MOU dan bukan perjanjian kepercayaan dan bekalan CSA. Dia juga berkata Pakatan Harapan sebelum ini menolak tawaran serupa untuk bekerjasama dengan bekas Perdana Menteri Tan Sri Mahyadin Yassin adalah kerana apa yang Presiden Bersatu itu mahukan adalah bentuk CSA. Beliau menegaskan adalah fundamental yang berbeza. Yang dikemukakan, yang ditawarkan Pagoh adalah bentuk CSA yang menuntut PH menyokong dan mengabsahkan kerajaan. Namun persefahaman dengan kerajaan Ismail Sabri menekankan peranan PH sebagai pembangkang dan boleh menolak jika tidak ada sebarang rundingan. Tambahnya, tidak ada syarat dalam MOU di mana PH mesti menyokong Ismail Sabri sekiranya berlaku undi percaya. Malahan PH tidak bersetuju dengan tanggapan bahawa tidak ada lagi keperluan untuk undi percaya. Anwar turut mengatakan bahawa PH tidak ingin isu keabsahan membayangi usaha menentang pandemik COVID-19 yang harus diutamakan. Dalam dokumen MOU antara PH dan kerajaan pimpinan Ismail, kerajaan menjanjikan sejumlah reformasi dalam jangka waktu tertentu dan juga berjanji untuk tidak membubarkan Parlimen sebelum 31 Julai 2020. Sebagai balasannya, PH berjanji tidak akan menggunakan undi mereka menggulingkan Ismail Sabri atau menyekat belanjawan 2022 selagi pembaharuan yang dijanjikan mengikut jadual dan mereka akan dilibatkan dalam perbincangan mengenai rang undang-undang belanjawan. Pada masa sama, PH mengatakan mereka akan terus memainkan peranan sebagai pembangkang. Timbalan Presiden Amanah Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata Pakatan Harapan tidak akan melibatkan diri sekiranya berlaku perbalahan di tengah jalan dalam kerajaan pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Katanya Pakatan Harapan tidak akan sesekali terlibat dengan perbalahan di tengah jalan atau game of numbers, sebaliknya membiarkan rakyat membuat penilaian sendiri. Salahuddin berkata pembangkang akan terus menjalankan peranan mereka untuk semak dan imbang perjalanan kerajaan.
Tegasnya, biarpun PH sudah menandatangani perjanjian persefahaman bersama kerajaan, itu tidak bermaksud PH akan melutut maupun berdiam diri dari menuntut apa yang sepatutnya diberikan kepada rakyat. Beliau menegaskan dalam tempoh yang ditetapkan di dalam perjanjian tersebut, kerajaan perlu melaksanakan syarat pembangkang yang telah pun dipersetujui bersama, antaranya yang membabitkan rang undang-undang lompat parti. Katanya gagal membentangkan RUU lompat parti itu bermakna perjanjian mereka juga akan terbatal dengan sendirinya. Katanya lagi, jika salah satu perkara berkenaan tidak ditunaikan dalam tempoh yang ditetapkan, dengan sendirinya memorandum itu akan terbatal. Pakatan Harapan tidak akan mengalami sebarang kerugian kerana mereka telah pun memberikan kerjasama, sebaliknya kesalahan itu datangnya dari pihak kerajaan. Menteri Bedah Persekutuan Datuk Seri Shahidan Kassim dikritik tidak bertanggungjawab dan menjengkelkan apabila mengeluarkan kenyataan di Dewan Rakyat agar pemilik tanah di Kampung Baru berurusan sendiri dengan pemaju ekoran keputusan kerajaan tidak mahu masuk campur. Naib Presiden Amanah Wilayah Persekutuan Ahmad Zamri Asaad Huzaimi berkata, kenyataan tersebut secara langsung memberikan mesej bahawa kerajaan yang kononnya mewakili keluarga Malaysia itu bersikap lepas tangan dalam perkara yang penting yang melibatkan kebajikan dan urusan hartanah milik penuh orang Melayu. Beliau turut mempersoalkan di mana fungsi dan peranan Perbadanan Pembangunan Kampung Baru PPKB yang ditubuhkan dan diberikan dana yang besar setiap tahun. Seperti yang dinyatakan di bawah Seksyen 14 Akta PPKB 2011, Akta 733, fungsi utama perbadanan itu ialah untuk mengurus, menyelaras dan membantu para pewaris dan pemilik tanah dalam segala urusan yang melibatkan pembangunan kampung baru. Sementara itu, beliau berkata berbeza dengan konsep pembangunan yang dicadangkan Pakatan Harapan dengan harga RM1,000 sekaki persegi. Rakyat melihat bahawa kerajaan hari ini masih gagal untuk menawarkan satu bentuk perancangan ataupun mekanisme pembangunan yang komprehensif dan terbaik di Kampung Baru. Ayam dikepuk mati kelaparan, itik di air mati kehausan. Cadangan Najib Tun Razak agar kerajaan memberi pinjaman automatik sehingga RM5,000 menunjukkan kerajaan tiada kemampuan untuk memberikan bantuan tunai kepada rakyat. AJK Amanah Nasional Faiz Fazil berkata skim I Survive yang dicadangkan Najib itu seperti pinjaman mikrokredit untuk B40 dan M40 bukan sahaja boleh meningkatkan contingent liability atau hutang tak langsung kerajaan, tetapi rakyat juga yang menanggung rugi dengan faedah 3% yang akan dikenakan. Beliau tidak menolak ini merupakan akibat banyak wang negara diselewengkan semasa pentadbiran Barisan Nasional, khususnya dalam One Malaysia Development Berhad. Akhirnya, kesan hari ini negara sudah tidak mempunyai wang untuk membantu rakyat. Bagaimanapun, beliau mempersoalkan Najib jika beliau ikhlas membantu rakyat, kenapa tidak mencadangkan agar kabinet yang besar dikecilkan untuk menjimatkan wang negara. Faiz juga mempersoalkan di mana keuntungan berbilion ringgit daripada GLC dan kenapa tidak digunakan untuk membantu rakyat yang sudah 3 bulan perniagaan ditutup dan kerja pula tergantung. Dalam perbahasan, Najib mencadangkan kerajaan memperkenalkan skim I Survive membabitkan pemberian pinjaman automatik sehingga RM5,000 kepada orang ramai. Ia kononnya sebagai langkah membantu rakyat dalam menaikkan aliran tunai dalam ekonomi negara. Sekian edisi khas mingguan kali ini. Teruskan bersama kami setiap hujung minggu untuk mendapatkan rangkuman berita politik tanah air. Jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.